Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah, la yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin faminallahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah Al-Aliyyil Azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah SWT. Yang dihormati Tuan Pengerusi dan juga Masjid Nazir Masjid Masjid Jami' Pematang Pauh. Lama tak main, rasa macam pernah ceramah sini sekali. Ada kan main mayang atas singgah mayang juga. Yang dihormati seluruh rakyat dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, salli ala Syekh Muhammad Datuk, dan salli ala Syekh Muhammad, seluruh kepimpinan masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang limpah taufik di sisi Allah kita dapat bersama-sama. Disebutkan oleh Tuan Pengerusi ada sedikit musibah lah, kemalangan sedikit. Waktu dalam perjalanan daripada Selangor nak pergi ke Melaka, dekat traffic light dekat dengan Salih Al-Syekh Muhammad Dengkil tu, tiba-tiba aja kereta keluar daripada simpang. Saya perasan tengok dekat depan saya aja, saya langgar je lah. 50-50 kereta tu lah, saya okey je. Oh, risau sebut. Alhamdulillah tak ada apa. Alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah berkat doa pada semua, tak ada sikit pun tak ada apa. Cuma apa ni, kena airbag kat tangan ni. Allahumma salli yang tu jelah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya ucap terima kasih semua atas sahabat-sahabat yang mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kesihatan, ingatan. Alhamdulillah sangat mengharukan. Waktu duduk tengah jalan, waktu duduk kat tengah jalan duduk settle tu, mesej duduk masuk, call duduk masuk semua, saya menangis sebab orang duduk teringat kat kita. Tu kan. Allah, dan mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya insya-Allah. Dan hari ini kita akan bincang satu tajuk yang sangat istimewa, tuan-tuan. Bukan istimewa macam mana, tajuk yang sangat penting untuk kita bincang pada waktu ini. Dia panggil cabaran-cabaran akhir zaman. Ujian-ujian akan kita lalui pada akhir zaman ni. Apakah cabaran-cabaran dia? Saya nak bawa 4 cabaran saja. 4 cabaran yang kita sedang lalui. Salih ala Syekh Muhammad. Dan takdirkan kita ni, Allah takdirkan kita duduk pada waktu yang para sahabat Nabi SAW tak mau duduk zaman ni. Nabi SAW duk cerita tentang akhir zaman. Sehingga akhir zaman ni Nabi SAW letak susunan dia
dalam soalan yang diajukan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang ulama menyatakan bahawa inilah rukun agama. Satu hadis yang disebut sebagai hadis Jibril, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, waktu kami duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba alaina rajul, tiba-tiba muncul seorang laki-laki di depan kami ni, sallallahu alaihi wasallam, syadidu bayadus siyab, sungguh putih pakaian dia, syadidu sawadis sya'r, sungguh hitam rambutnya, sallallahu alaihi wasallam, yang tak ada tanda-tanda permusafiran pada dia, dan tak ada pula di kalangan kami yang kenal dengan dia. Cerita tu malaikat Jibril lah tu. Kemudian hatta jalasa ila Nabi SAW fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, letak dua tapak tangan di depan Allahumma salli, letak dua lututnya bertemu dengan lutut Nabi SAW. Kemudian wadaqa fa'ala fakhidhayhi, meletakkan dua tapak tangan atas paha dia. Lalu dia tanya soalan-soalan yang sangat penting dekat Nabi SAW. Dan kata ulama, pasal apa dia mai dalam keadaan macam tu, pelik, sebab nak perhatian orang kepada apa soalan yang nak ditanya oleh malaikat Jibril tu. Sebab malaikat Jibril dia biasa mai, dia duduk merupa macam di kalangan sahabat, dia orang tak perasan sangat. Tapi hari tu dia tak merupa macam sahabat, dia merupa jadi orang yang pelik. Bila pelik ni orang akan perhati, ni siapa pula mai ni, mau berkat tengok kan. Tengok atas bawah. Dia mai duduk pula, duduk terus depan Nabi SAW, lutut bertemu dengan lutut Nabi SAW. Tanya 4 soalan. 4 soalan ni lah ulama kata apa? Rukun agama. Apa soalannya? Yang pertama, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepada aku tentang Islam. Nabi SAW pun cerita 5 rukun Islam. Penting tak ni? Penting, sangat penting. Dia asas. Kemudian, dan Nabi SAW sebut, jawab dah tentang rukun Islam. Dia kata, dia jawab, sadaqta. Dia pula memperbenarkan kata Nabi SAW. Fa'ajibna al-wasulu wa yusaddiqu. Kami pun heran, dia yang tanya lalu dia pula membenarkan, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu soalan kedua dia tanya, akhbirni anil iman. Ceritakan kepada aku pula tentang iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW pun menjawab 6 rukun iman. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, sadaqta, kamu benar lagi. Kemudian, penting tak dua soalan ni? Rukun Islam penting, rukun iman penting. Soalan nombor 3, dia tanya, akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepada aku tentang ihsan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW kata apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah sebagaimana kamu nampak Allah. Tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Penting tak tentang ihsan ni? Penting. Dia jadi syarat penerimaan ibadat. Penting. Rukun Islam, rukun iman, ihsan. Soalan keempat ni lah yang pelik daripada soalan 3 tadi ni. Soalan 3 ni nampak macam signifikan lah. Soalan yang bersusun dan sangat sesuai untuk ditanya sebab dia kepentingan dalam urusan ibadat kita kepada Allah. Kehidupan kita kepada Allah. Mai yang keempat ni macam lari tajuk sikit. Dia tanya, akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepada aku tentang kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi SAW? Orang yang bertanya lebih tahu lagi daripada orang yang ditanya. Para sahabat semua duduk tengok ni. Lalu dia tanya, akhbirni an amaratiha. Kalau macam tu, ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Yang ni Nabi SAW jawab. Antalidal amatu rabbataha. Kamu tengok seorang ibu melahirkan tuan-tuan dia. Kamu melihat pula orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, miskin, berlumba-lumba membina bangunan-bangunan yang tinggi. Itu Nabi SAW jawab. Kemudian dah habis selesai tu, Nabi SAW tanya dekat Sayyidina Umar, ya Umar, atadru man sa'ah? Atadru sallallahu alaihi wasallam, kamu kenal tak siapa yang bertanya tadi ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul je mengetahui. Dia kata, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang untuk mengajar kamu agama kamu. Dia sebut apa? Datang untuk mengajar kamu agama kamu. So maksudnya dalam soalan tu, yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga tentang ihsan, yang keempat tentang kiamat, termasuk dalam soalan-soalan agama kamu. Tu nak cerita penting.
Pasal apa tuan-tuan? Penting sangat sampai dia duduk dalam susunan macam tu. Sebab apa yang akan berlaku di akhir zaman ini merupakan ujian yang sangat besar kepada orang yang duduk pada zaman tu. Fitnah akhir zaman ni tuan-tuan, sampai kita duduk dalam keadaan kita tak tahu kata kita duduk dalam fitnah. Nabi sebut seperti apa? Seperti malam yang gelap. Malam, bukan setakat malam, gelap pula. Satu riwayat lain sebut semut hitam duduk atas batu hitam pada malam yang gelap. Ada tak semut tu? Ada. Ada tak batu tu? Ada. Nampak tak? Tak nampak. Pasal apa? Gelap, bukan setakat malam, gelap pula. Itulah gambaran dan keadaan macam mana fitnah yang berlegar pada orang-orang yang duduk pada fasa akhir zaman ni, dia akan berjumpa dengan fitnah-fitnah macam ni sampai dalam keadaan dia tak sedar kata dia sedang tenggelam dalam fitnah. Bahaya tak tuan-tuan? Bahaya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh perasan tak? Boleh jadi tak? Kita duduk berpegang dengan satu benda yang kita rasa sangat betul. Kita rasa akulah paling betul sekali ni. Kemudian orang semua kata tak, hang salah. Tuan-tuan dengar ni, saya nak bagi gambaran ni. Dia kata saya betul. Ni kami punya pegangan ni, pendapat kami ni, amalan kami ni betul. Orang semua kata salah. Orang kampung kata salah, tu imam kata salah, ustaz kata salah, mufti kata salah. Dia kata tak, aku betul. Lepas tu orang kata dia, hang tengok, semua orang kata hang salah. Dia kata memang lagu tu akhir zaman ni yang betul tu orang kata salah. Yang salah tu orang kata betul. Ada 73 kelompok, satu je yang betul. Hang tahu tak siapa? 73 dengan satu mana banyak? Dia kata kita tak. Kita pula kau kepala. Macam aku pula salah. Dia kata, Salih Ahmad, dia kata, memang yang akan masuk tu syurga tu sikit. Nabi Adam AS waktu dia buat keluar dalil kat kita ni. Ni saya cerita dalil dia apa tadi. Dia kata Nabi Adam AS Allah panggil, ambil humban umat anak cucu kamu dalam neraka. Berapa ni nak masuk neraka ni Allah? Daripada 1999 masuk neraka. Seorang je masuk syurga. Masuk kata apa? 1999 tu sikit. Salih alaihi wasallam 999 tu banyak, satu tu sikit. Jadi kami yang sikit ni lah betul. Hang kalau hang rasa hang nak betul, hang mai ikut kami. Kita pula garu kepala. Tentang dia betul apa? Balik duk pening, tidur tak lena, roplah. Dan ni cerita akhir zaman. Tuan-tuan, Allah Salih Muhammad. Tuan-tuan, nak cerita. Jadi zaman dan waktu ni waktu yang sangat menakutkan. Yang kita tak tahu sampai ke tahap kita tak tahu siapa betul siapa salah. Tuan-tuan. Baik, Allahumma shalli. Antara cabaran, ni kita nak masuk dia punya tajuk ni lah. Dia kuliah waktu SOP ni kali waktu PKP kali lama-lama. Jam 4 ni dalam pukul 12 tu kita berhenti lah. Boleh pukul 12? Boleh lama aku nak balik. Tak mandi gini. Allah terlajak pula cakap. Selalu maju lah kita tuan-tuan. Salih alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad. Cabaran akidah. Nombor satu sekali yang berlaku sekarang ni tuan-tuan ialah cabaran akidah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ada dua mesyuarat yang saya lalui, yang saya ikuti, yang bagi risau hati kita duk fikir apa duk jadi. Nombor satunya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, ada gerakan-gerakan daripada agama lain yang dia masuk ke peringkat sekolah menengah. Sekolah rendah tak kacau sangat. Sekolah menengah masuk IPT. Dan dia bawa satu pahaman, Allahumma salli ala Muhammad, Jesus dalam hati, Islam di luar. Tuan-tuan. So kita tengok budak-budak ni dia macam budak-budak kita lah. Suruh semayang dia semayang. Tak apa. Zahirkan Islam. Tapi akidah tu, dalam hati tu akidah. Oh tuan-tuan, jangan main-main. Salih ala Muhammad. Tuan-tuan. Ni duk jadi. Saya buat program-program orang asli. Ni diamanahkan kepada saya untuk handle satu perkampungan orang asli dekat Melaka tu. Buatlah program-program kat situ.
Dalam mesyuarat, satu mesyuarat yang kami nak susun program kat situ, program pendakwahan dan dakwah lah orang asli ni. Dakwah orang asli ni tak boleh nak keras sangat. Kita kena penuhi keperluan depa tu, peringkat awal tu. Dia pilih masuk Salih Alaihi Muhammad. Dalam mesyuarat tu duk bincang, apa yang kita boleh buat? Kita buat program. Jangan duk pergi ceramah lagi, tunggu saat. Jangan duk pergi ajak terang-terang masuk Islam lagi, dia tak apa-apa. Cara dia buat macam mana? Kita buat kenduri dengan depa, pergi buat bola, pergi karaoke sikit-sikit dengan depa gitu kan. Ustaz jangan duk pakai serban sangat masuk dalam tu. Itulah lebih kurang. Salih Muhammad. Lepas tu depa cerita, Ustaz tahu tak ada satu perkampungan satu perkampungan tu. Daripada ramai-ramai orang Islam, ada surau kat dalam tu. Tinggal seorang je orang Islam. Ini tak ada. Ada satu perkampungan tu yang asalnya ada orang Islam, lah ni dah ada gereja kat dalam tu. Dia pun buat macam mana? Dia pun masuk tuan-tuan, Salih Alaihi Muhammad, tiap minggu masuk, sehari pergi karaoke dengan mereka, sehari pergi buat ni, sehari pergi buat kenduri, sampai ke tahap ada orang mati, mereka tu turun, mereka pergi apa semua. Buat program tak berhenti, Salih Alaihi Muhammad masuk. Allahumma salli ala sayyidina tuan-tuan. Tuan-tuan, dan akhirnya habis satu. Masuk Kristian. Dan Allahumma salli. Ini benda yang duk jadi dalam masyarakat kita. Tuan-tuan, anak-anak kita terdedah dengan suasana yang macam ni. Akidah saya sangat kuat. Risau tuan sebenarnya. Saya sangat risau. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa yang duk jadi ni. Itu perhati-perhati sama, tengok-tengok sama. Anak-anak kita apa yang mereka duk baca, apa yang mereka duk tengok. Sampai ke tahap dia masuk tuan-tuan melalui game. Dia masuk melalui game. Ancaman akidah melalui game. Tuan-tuan, satu program saya terbaca tentang satu program Salih Alaihi Muhammad membawa agama melalui muzik. Membawa agama melalui muzik, satu negara yang dulunya hanya 5% sahaja agama tu, tapi sekarang dia dah 90% agama tu yang dia bawa, antaranya ialah dengan cara melalui muzik. Pertama tuan-tuan, ancaman akidah. Yang kedua, yang sedang kita hadapi tuan-tuan di akhir zaman ni, nama dia ancaman Salih Alaihi Wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam, cabaran iman. Tiga iman. Dia mai waktu-waktu macam ni tuan-tuan, dia bukan nak tunggu kita keluar akidah dah. Memadai bagi depa ni untuk dia bagi tak kuat iman kita kepada Allah. Tuan-tuan, Allahumma salli. Maka dia bawa program-program dalam hidup kita ni supaya subhanallah iman kita nampak kita orang Islam tapi iman kita tak kuat. Nampak macam orang Islam, iman kita tak kuat. Ni tak payah suruh ajak pergi berjihad fi sabilillah, tak ada, mana ada. Dia ni suruh main masjid kata, marah masjid tak buka, masjid buka lama dah, hang yang tak main. Ni bukan cerita pergi berjihad, perang lagi, suruh main masjid tu. Tiap hari tulis masjid tak buka lah, apa ni macam. Kata masjid Matampoh tu, masjid Jami' Matampoh tu buka lama dah, hampir lagi. Oh buka dah, dia kata. Dia pun tak tahu. Tentang Allah sallallahu alaihi wasallam, iman. Waktu ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, ancaman iman apa ni dia panggil apa? Cabaran untuk menggugat iman kita sangat kuat. Tuan-tuan, waktu kita lah ni dengan dulu-dulu tak sama. Lah ni kita semua dia cuba untuk justify benda yang duk jadi dengan kita ni dengan secara saintifik. Sebagai contoh, tuan-tuan tengoklah kalau kita waktu ni tiba-tiba berlaku gerhana matahari, gerhana bulan. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan rasa takut tak bila jadi gerhana matahari, gerhana bulan ni? Betul-betul lah hati ni rasa takut tak? Takut tak? Mana dah takut tuan? Dia habaq lagi awal-awal berapa hari sebelum tu 3 hari lagi akan berlaku gerhana matahari. Masjid pun buat pengumuman, nanti kita akan buat solat gerhana matahari. Kena hari Jumaat tu imam pun buat pengumuman. Nanti lagi 2 hari, hari ni Jumaat, esok Sabtu, Ahad ni akan berlaku gerhana matahari. Jadi kita nak jemput semua nanti pada pukul 2.30 petang tu, semua-semua pekat mai ataupun lepas mayang zuhur lagi kita nak buat solat gerhana matahari kat masjid. Ada orang takut, takutnya. Tak ada tuan. Para sahabat Nabi SAW dulu bila jadi gerhana matahari, gerhana bulan, pucat muka. Takut. Tuan-tuan, pergi berimpun ramai-ramai dalam keadaan ketakutan. Baca surah yang panjang. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas daripada surah Fatihah, baca surah Al-Baqarah. Punya panjang.
Satgi rokok panjang, i'tidal, bangun i'tidal, baca balik Fatihah, baca surah panjang lagi, satgi rokok balik. Sembahyang dalam keadaan ketakutan. Pasal apa? Takut apalah dosa kami ni Allah turun bala. Apalah yang duk jadi ni Allah turun apa ni? Allah marah kan ni? Takut. Kita lah ni tak takut dah. Pasal apa tak takut dah? Justified. Tak justified. Salah kan nak justify ni? Oh nanti berlaku apa ni? Dia panggil apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Parallel bulan dengan baik macam mana? Oh, bulan dengan matahari parallel satu, lepas tu terlindung bayang dia. Macam itulah justify tak? Oh ni kejadian alam semula jadi. Dia ni salli ala Muhammad. Justified. Lepas tu takut tak? Tak. Dia mula menjauhkan kita daripada kekuasaan Allah. Bila kita semua nak justify. Salah tak justify? Tak. Sepatutnya dengan justification itu menambah iman kita kepada Allah. Hebatnya kuasa Allah boleh buat macam ni. Tapi tak. Jadi berlaku gempa bumi. Dia kata apa? Oh ni pergerakan pelik bumi. Orang ambil iktibar tak? Tak. Berlaku apa ni panggil? Tsunami. Beratus ribu orang mati hari tu ni. Dia kata tak, ini pergerakan pelik bumi berlaku dekat bawah tanah. Dasar laut apa semua tu. Dia tolak ni. Ayak naik lagu tu. Apa semua sebagainya. Semua justify. Akhirnya kita dah sikit pun tak rasa kebesaran Allah. Kita rasa apa? Kita rasa ini semua fenomena alam semula jadi. Ini macam jadi kita COVID-19 ni. Tuan-tuan tak rasakah kod-kod ni ada salah kita tak mana-mana? Tersudut tunjuk orang. Kita suka tunjuk orang. Hari tu waktu jadi COVID-19 ni, waktu mula-mula jadi waktu ni, waktu tu coronavirus. Dia berkata, ni pasal abang ni lah yang pergi pakai kain telekung dekat Kaabah tu. Ni abang ni macam pasal lah pakai kain telekung kat Kaabah itu, habis semua orang tak boleh pergi Mekah lepas tu. Tak pasal-pasal kau tu kena kan. Tuan-tuan, saya teringat satu kisah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kisah yang tercatat dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad At-Tawwabun ataupun At-Tawwabin, karangan Allahumma salli ala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dia cerita dalam kisah, dalam satu riwayat tu ada satu kaum Nabi Musa AS. Berlaku kemarau yang panjang. Kemarau teruk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu mereka ramai-ramai pergi jumpa Nabi Musa AS. Salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka pergi, wahai Nabi Musa, tolong Sat minta dekat Tuhan, minta ke Allah agar Allah turunkan hujan ni. Jumlah kaum yang ramainya orang yang pergi jumpa Nabi Musa tu sekitar 70,000 orang dalam riwayat tu cerita. Lalu Nabi Musa pun angkat tangan, ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad, turunkanlah hujan. Apa Nabi Musa kata? Apa Allah kata kat Nabi Musa? Wahai Musa, sesungguhnya rahmat Allah terhenti. Ya Allah, hujan tak turun ni. Rahmat Allah tak turun ni sebab ada seorang dalam ramai-ramai ni, ada seorang dia ni dah buat dosa selama 40 tahun. Pasal dialah yang hujan ni tak turun. Lalu Nabi Musa, Allah kata, wahai Musa, suruh dia keluar daripada kelompok ni. Kalau dia keluar daripada kelompok ni, nanti hujan akan kembali turun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kata Nabi Musa, macam mana aku nak sampai ke ya Allah ni, orang ramai ni, macam mana? Kamu cakap je, aku yang akan sampaikan. Lalu Nabi Musa pun katalah, wahai tuan-tuan sekalian, sungguhnya bala ni turun ni pasal ada seorang daripada kalangan kita yang kekal buat dosa. Saya minta orang tu tolong keluar daripada kelompok ni. Kalau dia keluar kelompok ni, insya-Allah rahmat Allah akan kembali turun. Dalam ramai-ramai tu, ada seorang tu dia berasa macam Nabi Musa duk kata kat dia. Dia kata, akulah ni, bukan orang lain ni. Akulah ni, bukan orang lain ni. Boleh jadi tak kalau kita duduk posisi di atas, kita kata apa? Ni orang ni lah ni. Siapalah yang buat dosa banyak sangat ni? Pak ni. Dia kata, akulah ni, bukan orang lain lah ni. Dia tengok kiri, dia tengok kanan, orang duk menangis, dia tengok anak-anak kelaparan, dia mula rasa bersalah. Dia kata, akulah ni, ya Allah, rupa-rupanya orang duduk dalam susah ni pasal aku. Ya Allah, ya Allah. Lepas tu dia mula menangis dan dia mula minta ampun. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah, ampun dosaku, ya Allah, ampun dosaku. Lalu dia
dia bertaubat dengan dosa-dosa. Nak keluar tak berani. Dia tahu salah dia. Kalau dia keluar saja, tuan-tuan boleh bayang kalau dia minta keluar ke mana? Minta tumpang lalu, saya nak keluar Azad tumpang lalu. Nabi Musa kata, saya lah tu, tumpang lalu tu. Rajin lah tuan-tuan. Pakai selamat kawan tu tak ada nak keluar. Lalu tuan-tuan Allah salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata, dia minta ampun pada Allah. Dan sungguh lepas tu, hujan pun turun. Dalam waktu tu juga hujan turun. Nabi Musa pun heran. Dia kata, ya Allah, tadi engkau kata ada seorang yang dia buat dosa 40 tahun. Dan kalau dia keluar daripada kelompok ni baru rahmat Allah akan turun. Tapi aku tak nampak siapa pun keluar. Apa yang berlaku ni Allah? Dia kata sungguh orang tu telah bertaubat dan aku ampunkan dosa dia. Dia kata subhanallah, hebatnya orang ni 40 tahun buat dosa, sekali je minta ampun Allah terus ampunkan dan terus rahmat Allah turun. Ya Allah, boleh tak aku nak kenal siapa orang tu? Nak kenal itu bukan sebab malu, nak kenal itu sebab hebatnya taubat orang tu ni. Tahu Allah kata apa? Sungguh waktu dia buat dosa dulu aku sembunyikan, apatah lagi lepas dia bertaubat, lagilah aku nak sembunyikan siapa dia tu. Faham tuan-tuan? Apa pengajaran kita boleh ambil? Tukar daripada kering tu kepada COVID-19 ni. Salih alaihi wasallam. Tak usah duk katalah worldwide, dunia apa semua. Boleh tak kalau Allah nak angkat COVID-19 daripada negara kita saja? Boleh tak? Tak usah duk cerita Malaysia lah. Boleh tak orang nak angkat ni? Jangan bagi ada sikit pun kat Pulau Pinang ni. Boleh tak? Ni ada berapa kes kat Pulau Pinang? Hampa ni sampai tak ambil tahu langsung dah. Amboi. Tengok belanjawan kami tadi saya tengok. Beribu-ribu view kat tengok. Tak mau ambil tahu dah COVID-19. Boleh tak kalau Allah nak cabut ni? Allah nak angkat tu, tak mau bagi ada langsung satu pun tak ada kat bumi Malaysia ni. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Salih alaihi wasallam. Ataupun benda tu ada tapi dia tak memudaratkan. Boleh tak? Boleh. Ataupun benda tu ada tapi Allah mengangkat daripada hati kita, hilang rasa ketakutan. Tak ada. Salih alaihi Muhammad. Manusia tak ada, manusia dah tak ada rasa takut dengan dia. Allah selamat. Boleh tak? Boleh Allah nak buat. Salih alaihi Muhammad. Lepas tu jangan duk tengok apa. Oh kalau salah, oh ni yang dunia jadi, ni dekat China jadi, oh dekat Amerika jadi. Tak usah duk tengok kat orang. Cuba tengok kat kita ni. Dan boleh jadi tak benda tu jadi pasal kita? Bukan pasal abang tadi yang pakai kain telekung kat Kaabah. Salih alaihi Muhammad. Boleh jadi tak pasal kita? Bukan pasal orang yang sedang duk minum arak walaupun dalam keadaan macam ni. Boleh dia? Boleh kan? Jangan memandang dosa orang tu sebagai mengundang kemurkaan kepada mungkin kita yang belagak baik ni. Bila kita buat dosa tu Allah marah sangat kat kita. Dan bukan setakat kita, semua orang kena. Tuan-tuan, Muhammad, dia ni pasal dia seorang habis semua orang kena. Salih alaihi Muhammad. Sebab tu demai tang ni nama iman. Salih alaihi Muhammad. Demai tang ni nama iman. Bila jadi musibah dan wabak macam ni, apa yang Allah suruh buat? Allah suruh kita dekatkan diri kita dekat dia. Salih alaihi Muhammad. Allah suruh kita banyak doa kat dia. Allah suruh kita bangun untuk berqiyamul lail. Tak usah duk kira teori konspirasi dah. Sungguh saya sebut ni. Tuan-tuan tahu tak? Sampai kiamat mereka akan buat teori konspirasi. Itu memang kerja dia. Orang Yahudi nak buat konspirasi apa? Saya terbaca satu artikel. Salih alaihi Muhammad baca juga lah. Orang Islam kata ini teori, ini konspirasi Yahudi untuk merosakkan orang Islam di akhir zaman. Di barat pula kata apa? Rupanya ini teori orang Islam untuk mengislamkan manusia di seluruh dunia. Pula dah. Kata, eloklah pakai-pakai dah. Kadang-kadang Ustaz Syed, teori konspirasi untuk merosakkan Islam, untuk jauhkan orang daripada Islam, ni akan bergerak sampai ke hari kiamat. Tugas kita buat apa? Tugas kita ialah mempertahankan akidah kita daripada semua konspirasi-konspirasi ni. Itu tugas kita nak buat. Tuan-tuan, lalu apa jadi kat kita lah ni? Tuan-tuan tengok, sepatutnya bila jadi musibah, bila jadi wabak, apa kita kena buat? Dekatkan diri kita kepada Allah.
Siapa yang turunkan wabak? Allah turunkan wabak. Siapa yang boleh mengangkat wabak? Allah yang boleh mengangkat wabak. Buat apa? Doa. Buat apa? Dekatkan diri kita kepada Allah. Buat apa? Jadi orang tadi yang duduk dalam 70,000 kalangan orang tu tadi, yang merasa akulah orang tu. Dan dengan dia berasa dia tu orang tu, apa dia buat? Dia taubat pada Allah. Dan mungkin memang sungguh turun tu pasal kita. Sungguh yang duk jadi kot Pulau Pinang ni pasal kita. Boleh jadi? Salih Azimat. Doa pasal mereka pergi hari tu berimpun ramai tu, mereka pekat-pekat buat balik. Tak, mungkin itu asbab dia. Tapi penyakit itu dibawa mai dekat tempat kita, yang Allah boleh saja nak hindarkan kalau Allah tak mau main tempat kita ni. Tuan faham tak ni? Dan mungkin dia punca daripada kita. Daripada kita duk tunjuk kat orang, baik tunjuk kat diri kita sendiri. Perbetul diri kita ialah waktu ni waktu wabak, jauh diri daripada maksiat. Tak patut orang waktu duduk dalam wabak ni duk buat maksiat. Dan di antara maksiat yang Allah paling marah sekali, tahu apa dia? Gaduh sama orang Islam. Nak marah sikit ni. Geram sungguh. Sungguh kan? Tiap hari geram tengok dalam Facebook tu. Orang ni kata. Ulama sampai nerakakan ulama. Astaghfirullahalazim. Hang tu siapa? Dia ni. Oh, macam marah kat saya. Sungguh tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang nak sangat orang Islam pecah? Betul. Antara konspirasi orang-orang yang benci pada Islam ialah untuk melihat orang Islam pecah. Jaya tak? Jaya dah. Bukan cerita dunia, kat negara kita pun sama dah. Satu puak kata apa? Ni tak patut buat macam ni. Ni duit ikut apa telunjuk ni. Kau dia kata apa? Dah ni lah yang betul, lihat cara betul apa semua. Bergaduh tiap hari dalam. Berapa banyak dosa. Ada seorang tu post dekat dalam komen dia. Post dekat dalam Facebook dia cerita pasal macam ni. Tuan-tuan tengok tu, di bawah tu beratus komen yang berbalas sama-sama. Saya pernah tegur seorang, saya kata apa? Abang post, abang nak masuk syurga ke? Saya nak masuk syurga ni lah. Salih Azmat. Kalau abang ajak orang buat baik, abang dapat apa? Saya dapat pahala, dia kata. Kalau abang buat satu benda yang orang pekat buat maksiat, abang dapat apa? Saya dapat dosa. Abang tengok balik komen abang dekat post abang dekat Facebook tu. Abang tengok kat bawah tu, berapa banyak orang duk bergaduh kat bawah tu. Banyak. Bergaduh macam tu dosa ke pahala tu? Dosa. Siapa yang dipenyentuh dosa tu? Saya tolong padam. Dia padam. Esok dia tulis lain. Cerita orang ni. Tuan-tuan, Macam hari ni minta maaf dah. Saya minta maaf lah atas ketelanjuran, kesilapan saya, percakapan saya apa semua. Memang syaitan duk bisik, iblis duk bisik kat saya ni tak boleh kontrol perasaan. Esok dia tulis balik. Pasal apa? Pasal dia berasa dia betul. Maksud dia berjaya tak konspirasi tu? Jaya. Indirectly berjaya. Bukan sampai ke tahap macam tu lagi. Sakat untuk pecahkan umat Islam, pecahkan hati umat, pecah kesatuan umat Islam. Tu dia dah berjaya dah. Dah lah tuan-tuan, ni bukan masa untuk kita bergaduh tuan. Masa untuk orang Islam bersatu hati ni. Sama-sama angkat tangan doa ni. Sama-sama duk tolong doa sama-sama. Tuan-tuan, kita nak selamat kan? Kita ingatlah waktu duduk fasa ni, waktu duduk dalam keadaan ni tuan-tuan perlukan kepada duit. Waktu ni perlu pada duit. Ya kalau ni dia panggil mini love. Ada mini love. Macam tu. Kalau Salih Alaihi Muhammad, mini love dia bergerak sikit, dia gerak tu. Kau ni naik ke atas. Tengoklah pada siapa yang dia hantar mini love tu. Kalau dia gosok kau tu, dia duit. Dia tu jadi duit. Tuan-tuan Salih Alaihi duit. Tapi bukan duit ni, duit DUIT. Waktu zaman ni kita perlukan kepada DUIT, di doa. Waktu ni kita perlukan kekuatan doa. Doa. Macam mana nak bagi doa tu mustajab? Macam mana doa mustajab? Macam mana doa mustajab? Pertama, jauh diri pada dosa. Doa mustajab. Betul tak ni? Salih Alaihi Muhammad. Jadi waktu duduk dalam wabak ni, boleh tak lagi buat dosa? Tak usahlah. Janganlah. Salih Alaihi Muhammad. Nah, tak payahlah. Tak payah duk buat dosa. Cari. Allahumma salli alaihi wasallam. Waktu PKP. Waktu PKP hari tu. Kemudian ada sebagian tempat PKPD lah ni. Tak boleh keluar pergi mana? Tuan-tuan PKP apa ni?
B. Macam tak B je. Saya dapat surat. Boleh bergerak sepanjang. Nak pergi mana boleh. Surat tu. Kemana surat tu? Tak atas dashboard dah. Subhanallah. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, PKPB ni. Waktu zaman PKP ni orang tak keluar rumah. Patutnya lah tak keluar rumah. Bila tak keluar rumah, orang banyak guna internet. Internet sangat banyak guna. Dan dia antara laman paling popular waktu PKP ni, laman dia porno nama dia. Tuan-tuan, di antara laman paling popular yang diikuti, yang dilayari waktu ni, nama dia laman porno. Tahu laman porno? Video-video lucah. Tuan-tuan, saya nak cerita. Patutnya bila duduk dalam ni contoh, satu contoh ni. Bila duduk dalam wabak buat apa? Jauh daripada dosa, doa kita makbul. Angkat tangan. Tadi doa yang kita duk baca ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ni saya nak minta semua ni tolong amal doa ni tiap kali, 3 kali pagi, 3 kali petang. Ni macam ubat je kan. 3 kali pagi, 3 kali petang Nabi SAW sebut. Beramal dengan doa ni nanti sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tak terkena musibah itu. Dia tak kena musibah itu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baru ni yang saya accident kan. Pagi tu saya baca doa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Saya ingat pasal pagi, tiap-tiap pagi saya akan ada kuliah online saya. Surah Tuna, dan tiap-tiap hari saya akan baca doa ni. Kemudian waktu naik kereta tu rasa baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Rasa macam baca. Lepas tu pum accident juga. Tapi alhamdulillah tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Goreng ni sikit ni. Ini pun pasal airbag tu. Alhamdulillah. Waktu saya pergi dekat sarjan yang ambil statement kat saya tu. Dia kata kat saya. Dia kata ada hikmah ni. Kalau ni kena ni, entah-entah nu ada benda besar lagi kat sana. Kita tak tahu. Jadi apa yang berlaku dalam hidup ni, semua ada benda yang tersembunyi. Dia tazkirah saya tuan. Dia tazkirah saya. Saya pun dengar betul. Jadi biasa macam itulah. Dia Allah sembunyi, kita bukan tahu, dia kata. Jadi kadang-kadang Allah bagi yang musibah-musibah kecil-kecil ni, mungkin di sana ada musibah lebih besar yang kita tak tahu, yang tersembunyi apa semua. Lah hati saya kata apa, macam kuliah saya aja. Nak cerita. Tapi kita tahu sallallahu alaihi wasallam, Allah akan selamatkan kita. Sebab Nabi SAW jamin apa? Tak akan berlaku musibah atas dia. Seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia lumpuh. Lalu orang pekat-pekat pergi ziarah dia kata, wahai tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu meriwayatkan hadis yang cerita tentang siapa beramal dengan doa ni, dia tak kena wabak, dia tak kena musibah. Tapi kamu ni kena penyakit lumpuh. Dia kata, aku tidak berdusta atas nama Nabi, aku tidak berdusta atas nama sahabat meriwayatkan kepada Nabi, tapi sungguh pada hari aku ditimpa penyakit ni, aku hari itu terlupa untuk membaca doa ni. So dia cerita apa? Baliknya takdir Allah SWT. Baliknya takdir Allah. Jadi pertama, saya sama doa yang pertama, nak bagi makbul doa, jauh pada dosa. Jangan buat dosa. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak makbul doa ni tuan-tuan, kena jaga makan. Jaga makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga makan ni macam mana? Pastikan makanan yang kita makan itu daripada sumber yang halal. Sebab dia terkait dengan makbulnya doa. Nabi SAW diminta oleh seorang sahabat bernama Sa'ad. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak minta pada Allah agar doa aku ni makbul? Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jagalah apa yang masuk ke dalam perutmu, nescaya Allah akan memakbulkan doamu. Tapi balik pula pada cerita akhir zaman ni, tentang bab makan ni, Nabi SAW kata apa? Akan datang satu zaman. Ni akhir zaman ni. Akan datang satu zaman kepada manusia di mana seseorang sudah tidak peduli daripada mana dia mendapatkan harta. Dari yang halal ataupun yang haram. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Jadi taklah ni, Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Kita makan ikut dan.
kita tak jaga amanah yang Allah bagi dekat kita. Ni berapa ramai orang yang duduk depan saya ni yang kerja. Bila mai zaman ni saya nak kait dengan COVID-19 ni saja. Waktu PKP ni, PKP, PKPB, PKPB, PKPD. Tuan Syed Muhammad. Tuan-tuan, ada tak di kalangan kita yang kena kerja di rumah? Ada tak? Ramai yang kena kerja di rumah. Betul-betul jaga dak amanah waktu kita kerja di rumah kita tu. Yang siapa pun tak tengok kita. Ni waktu ni kita memerlukan kekuatan doa ni. Cakap bahasa kita tu kan sembang-sembang sudahlah. Tak? Benda yang kita duduk lalu tiap-tiap hari. Kita duduk sembang lah, cerita orang tinggi-tinggi ni apa, rasuah lah, ambil rasuah. Cerita ni, layman ni macam kita ni. Orang kita ni. Saya lihat Syed, yang terpaksa untuk bekerja di rumah. Duduk di rumah yang dia tak perlukan kepada punch card. Betul-betul hampa jawab, betul-betul hampa bangkit tidur pukul berapa. Betul-betul bangkit tidur pukul berapa. Syakgi tidur balik pukul berapa? Sallallahu alaihi Muhammad. Betul-betul buat tak kerja macam mana yang dituntut pada kita, sebab gaji kita dibayar penuh. Macam mana kita kerja kat pejabat itu? Amanah. Rezeki tuan, dan jangan main-main. Sallallahu alaihi Muhammad. Fadzakkara ar-rajul yutilu safar asy'atha aghbar yamuddu yadai ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Orang yang jauh perjalanan dia bermusafir, kusut masai rambut dia dengan permusafiran tersebut, angkat tangan tinggi-tinggi, ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, merayu merintih ke Allah. Tapi makannya haram, minumnya haram, pakaiannya dibeli daripada benda yang haram, diisi perutnya dengan benda yang haram. Bagaimanakah doanya tak dimustajabkan oleh Allah? Betul tak? Bayar gaji sehari RM80, 8 jam kerja, 1 jam RM10, kira senang macam tu lah. Tapi waktu PKP yang kena kerja kat rumah, betul-betul kerja berapa jam? 2 jam. Faham ni? Dia serelum baju kelawak bini dia, masak kat dapur. Faham ni? Tukar. Dia pula masak kat dapur. Salih Muhammad. Tuan-tuan, lalu subhanallah, saya pergi lipat baju, saya pergi sidai baju. Siapa? Laki. Mana orang laki-laki dengan sidai baju dengan main, tuan-tuan? Dia maruah ho. Kalau dia pergi sidai baju kawan dia, pergi viral video dia, tuan-tuan, mau sebulan tak keluar rumah. Subhanallah, tuan-tuan. Allah salli ala Muhammad. Tuan-tuan, betul-betul ikhlas jawablah hati kita. Ada tak waktu sepanjang PKP ni yang kita berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan kita dan keluarga kita daripada wabak ni, dan masyarakat kita dan negara kita daripada wabak ni? Tuan-tuan, tiba-tiba pada waktu yang sama kita duk makan daripada sumber yang haram bila kita tak amanah dalam kerja yang kita duk buat pada setiap hari. Tuan-tuan nampak tak benda-benda macam ni? Patut pasal apa duk angkat tangan tak kemakbul tak tahu? Pasal apa duk minta jauh pada dia makan duk mai tak tahu? Sebab kita makin terdedah kepada benda macam ni. Dulu kita pergi kerja office, tuan-tuan, paling tidak sejam dua aja kita culah. Lah ni tak telefon kat telinga, lena. Bos telefon, siap dah kerja? Siap 5 minit. Lena, nipu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Makan yang haram. Doa tak makbul. Nak makbul doa, makan yang halal. Yang ketiga, makbul doa. Macam mana nak jadi makbul doa ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Dekatkan diri kepada Allah dengan banyak melakukan ibadat sunat. Hadis Nabi SAW. Nabi SAW cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang itu, Allah sebut dalam sebuah hadis qudsi, dia beribadat kepada aku dengan memperbanyakkan ibadat sunat sehingga aku pun mencintainya. Lalu apabila aku mencintainya, akulah yang akan menjadi matanya, dengan mata itu dia melihat. Akulah yang akan menjadi telinganya, dengan telinga itu dia mendengar. Akulah yang akan menjadi tangannya, dengan tangan itu dia memegang. Akulah menjadi kakinya, dengan kaki itu dia berjalan. Setiap daripada doanya aku akan makbulkan. Dan apabila dia minta pertolongan,
aku akan berikan kepadanya pertolongan. Faham ni? Sayyidina Al-Hasan Muhammad. Bila kita dekat daripada Allah, buat ibadat sunat sampai Allah cinta kat kita, Allah akan pelihara mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Bukan setakat tu, angkat tangan je Allah makbul. Angkat tangan je Allah makbul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian minta tolong, ya Allah lindungilah kami ya Allah daripada wabak ni. Allah akan lindungkan daripada wabak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Bayan sunat. Dia tak akan bergabung di antara amalan sunat dengan maksiat. Ingat tu dia. Dia tak boleh nak gabung. Amalan fardu dengan maksiat bila kita buat tapi tak sampai kepada tahap sedap. Dia tak boleh nak pergi sedap. Dia tak boleh nak khusyuk. Bila kita buat maksiat dan kita juga melakukan amalan fardu. Tapi tang amalan sunat kita akan biasa meninggalkannya bila kita melakukan maksiat. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat benda tak elok sebelah malam, esok tuan-tuan jangan harap nak bangkit tahajud. Nah, Ustaz. Kalau tuan-tuan buat apa-apa maksiat yang tuan-tuan seronok dengan maksiat tu, tuan-tuan antara benda yang tuan-tuan payah nak buat sekali ialah puasa sunat. Yang semua amalan-amalan ni membantu kepada kita melakukan makbulnya doa kita kepada Allah SWT. Kita faham dah? Pertama, duit, doa. Yang kedua, balik tadi, duit tadi ni. Doa habis selesai dah, kita baca doa dah. Doa tadi ni macam mana syarat makbul doa selesai dah. Masuk yang di U pula, U apa? Usaha, ikhtiar. Usaha ikhtiar kena ada. Salih Al-Syamad. Mereka buat kajian, mereka kata apa, oh ni dia tersebar melalui apa, melalui ni droplets ni, lagi dia pi kawan sebelah pi sedut pula masuk kat dia, itulah berjangkit apa semuanya. Maka jaraklah 1 meter. Kita ikut lah, ikhtiar lah nak buat macam mana. Kita ikhtiar, boleh tak ikhtiar ni? Boleh lah. Memang Nabi SAW suruh ikhtiar. Sebab tu Nabi SAW kata apa, kalau ada satu wabak satu tempat tu jangan pergi masuk kat dalam dia. Yang duduk kat dalam tu jangan keluar. Pasal apa? Ikhtiar lah tu. Nabi SAW sebut pula dalam satu hadis yang lain, larilah kamu daripada penyakit berjangkit macam mana kamu lari pada singa. Suruh lari tu apa? Tak yakinkah dengan takdir Allah? Yakinlah dengan takdir Allah. Tapi kita memilih takdir yang baik berbanding takdir buruk. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Takdir juga tu. Salih Al-Syamad. Pi turih pun takdir juga. Elak diri pun takdir juga. Salih Al-Syamad. Memilih untuk takdir yang baik berbanding takdir yang buruk. Salih Al-Syamad. Ikhtiar. Salih Al-Syamad. Nah, sejadahnya, pakai masknya. Allahumma salli ala. Nah, pakai hand sanitizernya, cuci tangan, semua ikhtiar lah. Salih ala Muhammad. Tuan, siapa tak teringin nak sembahyang soh rapat-rapat? Saya teringin, ada orang marah saya. Kata, Ustaz, tak, saya pun duduk kempen suruh orang sembahyang soh rapat-rapat ni dulu lagi. Orang Melayu ni, antara kelemahan dia ialah dia sembahyang, dia jarang rapat saf. Betul kan? Lah ni duk marah orang dah saf, macam lah dia dulu rapat sangat. Dulu dia, tapi taklah sampai 1 meter tu, tapi renggang lah juga. Kita pergi perapat dia lari pula. Apa rapat-rapat? Oi, marah kita pula. Oh, dulu kan. Lah ni marah duk 1 meter, 1 meter. Allah, siapa tak teringin nak rapat saf? Saya pun teringin nak rapat saf, tuan-tuan, rindu nak rapat saf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rindu nak rapat saf. Tak. Tapi subhanallah Syamad buat jana orang suruh renggang pergi selesai. Tuan-tuan, saya nak tanya. Salih ala Syamad. Nanti dah marah pula ni. Terus dah marah. Saya pun nak suruh bagi rapat-rapat. Tunggulah Ustaz, bila tak boleh lagi lah ni. Kita sabar Ustaz. Nanti bila dah boleh rapat, kita rapat. Yang lain tak boleh, ulama kata tak boleh rapat, tak serapat lagi, tak apalah nak buat macam. Kita ikutlah. Kita ni bukan ulama. Kita tak alim pun, tak pandai pun. Nak keluar nak istimbah hukum, nak buat keluar hukum, kita tak reti, bukan bidang kita. Kita ni jenis order mi makan mi je. Betul ni? Mi tu buat lagu mana, goreng lagu mana, guna perencah apa kita tak tahu, tak apa, makan kira sedap cukup lah. Itulah peringkat kita ni. Biar tukang masak tu yang duk perinci-perinci. Macam itulah tang hukum ni kita ni tak reti. Bagilah alim ulama tolong masak-masak mi kat kita tolong terima aja. Cukuplah kita terangkat tu. Cumanya kalau orang duduk semayang kat sini,
Tu imam duduk sembahyang kat sini. Kita sampai lambat, kita duduk kat situ. Kita sampai lambat, tu imam duduk tahiyat akhir dah. Tu imam duduk tahiyat akhir dah. Kita pun sampai-sampai kat situ, sallallahu alaihi Muhammad. Takut lagi kalau kita lajak metang ni, tu imam dah bagi salam. Dia terus je tantang pintu tu juga, dia Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir ikut tu imam ni. Saya nak tanya, sah tak sembahyang tu? Sah tak? Sah. Dapat tak dia pahala jemaah? Dapat. Cuma tak dapat pahala sah. Kan? Tuan-tuan sembahyang saja ni bukan waktu COVID-19 ni, waktu bukan COVID-19 ni, waktu tak COVID-19. Waktu tak COVID pun tak, 19 pun tak. Orang duduk sembahyang ramai, tuan-tuan pergi sembahyang saja pergi renggang tu. Ni saja pergi renggang tu. Sah tak sembahyang tu? Sah tak? Sah. Dapat tak pahala jemaah dia? Dapat. Cuma tak dapat pahala sah. Merapatkan sah apa hukum dia? Sunat. Nabi suruh tak suruh rapat saf? Ya, Nabi suruh rapat saf. Tapi kalau tak rapat saf, sah tak sembahyang dia? Sah. Faham tak ni? Cuma tak dapat pahala saf lah. Merapatkan saf hukum dia sunat. Bergaduh sama orang Islam hukum dia haram. Faham ni? Antara yang haram dengan sunat. Faham tak ni? Ni marah saya pula. Ni nak marah. Abang sedut begitulah. Nanti sampai tu hari kita rapat-rapat. Jangan sampai tahap nanti kita bergaduh, kita komplain, kita duduk petikai. Satu hari, setakat mana kita ada ni, Allah dijabut tu. Nah, Ustaz Syamad. Saya duduk rumah kat Selangor. Ustaz Syamad, saya duduk pergi. Baru ni pergi Selangor. Hari itulah. Sampai-sampai waktu PKPB. Waktu Selangor aja tu. Allah, tuan-tuan, satu masjid boleh masuk 4 orang, boleh masuk 6 orang. Tuan-tuan, lah ni saya siapa? 6 orang masuk. Saya pergi satu masjid besar. Dia buka satu ruang sembahyang kat situ, hujung tu sikit. Saya nak pergi tandas tak boleh tak? Tak boleh. Tapi saya ni main daripada Kedah ni, saya nak tumpang sembahyang saat ni. Saya nak kena pergi bersih saat kat tandas saat semua. Tak boleh. Kalau saya tak masuk tandas, macam mana saya nak sembahyang ni? Tak boleh, tak tahu. Pergi sembahyang paling. Oh, yang cengih sangat ni SOP. Marah kita. SOP. Lepas tu saya kata tanda. Tanda tu. Saya pergi siap-siap, saya pergi tanda tu kan. Dia pun nampak saya pergi, dia buat tak tahu. Lepas tu masuk sembahyang, masjid besar, dia buka satu ruang kecil kat situ. Satu besar mana ruang tu dia buka, saya ingat ruang ni besar ni kot. Dan saya simat 4 orang je boleh masuk. Sekali sembahyang 4 orang. Waktu sembahyang maghrib, dah ramai-ramai budak-budak motor main. Saya cemat. Budak-budak yang grab tu kan, yang grab food tu, orang dia beratok tu. Nak mayang masuk, tak boleh masuk ke? Tunggu, guard tu tunggu. 4 orang je masuk mayang 4 orang. Habis bagi salam, Assalamualaikum. Ni orang nak mayang pula masuk. Sedihnya tuan-tuan. Hari tu boleh semayang kan? Pasal apa tak boleh rapat, pasal apa tu, pasal komplain. Satu hari saya takut macam itulah. Walaupun setakat mana kita mampu buat, kita buat dulu. Setakat mana kita mampu ikut, kita ikut dulu. Takat tu dulu. Kita bersyukur dengan apa yang kita boleh buat lah ni. InsyaAllah nanti Allah akan tambahkan, Allah akan bagi kebaikan-kebaikan tu dekat kita. Dia faham tak? Doa lah, doa. Ikhtiar, usaha dan ikhtiar. Yang last sekali kita serah balik pada Allah, kita tawakal pada Allah. Kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, tuan-tuan perasan daripada apa yang duk berlaku di akhir zaman ni, Allah sedang mencabut. Antara ujian kita tuan-tuan ialah ujian keimanan. Demai filem-filem, demai cerita-cerita yang duk bawa, duk cabut iman kita ni. Iman anak-anak kita. Tuan-tuan tengok cerita-cerita tentang akhir zaman. Berapa banyak cerita tentang kiamat yang duk main. Armageddon, end of the day, day after tomorrow, 2012. Lagi apa lagi? Apa-apa. Tuan-tuan tak tahu di sini, tak tengok TV. Handphone WhatsApp pun tak ada. Saya tahu. Tuan-tuan selamat. Tuan-tuan tengok macam mana cerita-cerita dia buat ni, yang macam mana dia buat gambaran dahsyatnya kiamat, tapi orang boleh selamat dengan kiamat. Dia panggil jarum. Jarum tuan-tuan. Dia bukan nak bagi kita percaya, cerita je kot. Tapi dalam cerita tu dia bawa sampai tahap macam mana? Sampai ke tahap
di lubuk hati kita ni, kalau betul-betul jadi kiamat, kalau kena gaya dia boleh selamat tau. Tuan tengok 2012 dia guna. Dia ada buat kapal besar. Kan? Orang masuk dalam kapal besar, bayar satu kerusi, satu seat, 1 bilion. Lepas tu, habis hari tu kiamat hancur apa semua, tinggallah berapa 6 biji, 4 5 biji kapal ni yang selamat. Dan depa ni waktu kalender start balik 01 01 01. Kemat. Tak kira, dalam ujung hati kita, kalau betul-betul kena gaya ni boleh selamat kiamat. Dia panggil racun-racun ataupun jarum-jarum yang duk berlaku ni dalam masa kiamat. Banyak lagi cerita-cerita. Apa ni yang keduanya, yang pertama tadi ni ujian apa dia panggil? Salat Muhammad akidah, yang kedua iman. Yang ketiga, salatlah Sayyidina Muhammad. Cabaran akhir zaman tuan-tuan, cabaran untuk melakukan ibadat. Tuan-tuan, kita nak buat ibadat macam orang dulu punya nak buat ibadat tak sama. Ni bukan cerita zaman Nabi ni. Ni cerita 100 tahun ke 50 tahun sebelum daripada kita ni. Nak buat ibadat tak sama tuan-tuan. Tuan-tuan main semayang ni tuan-tuan, salatlah Sayyidina Muhammad. Duk fikir lagi nak balik tengok berita. Ni nasib baiklah bukan pembentangan belanjawan waktu tengah kuliah ni. Saya pernah tengok hari tu saya pergi ceramah satu tempat tuan-tuan, waktu tu nak tukar kerajaan. Tahu tak? Kerajaan 22 bulan tu nak tukar kan? Waktu saya ceramah tu malam tu pekat berimpun di hotel apa dekat KL tu. Sheraton kan? Itu. Habis semua yang duduk semua pekat duk tengok live habis tu. Tengok. Saya kata tak apalah, tengok-tengoklah, dengar sudahlah saya ceramah. Sama tak dulu punya ibadat dengan kita punya ibadat lah ni. Ibadat kita tuan-tuan diganggu dengan macam-macam benda. Salatlah Syekh Muhammad. Diganggu dengan media. Diganggu dengan gadget. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tak ada benda ni kat kita lah ni? Boleh bayang tak kalau tak ada benda ni? Rasa-rasa boleh hidup tak kita kalau tak ada benda ni? Rasa-rasa lah tuan-tuan boleh hidup tak kalau tak ada? Ni aku tanya ni, apa cuba jawab. Tengok siapa yang bercekang kat muka belah ni. Rasa-rasa ni kalau tak ada boleh hidup tak? Boleh kot. Boleh. Tapi kita mencipta berbagai alasan nak pastikan benda ni ada kat tangan kita. Ya, akhirnya kita tak baca Quran. Ulama tanya. Seorang bertanya kepada seorang ulama, macam mana keadaannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang dulu-dulu dengan Al-Quran. Apa ulama dia jawab? Macam mana kamu sekarang dengan Al-Quran, itulah keadaannya. Dulu, salli ala sayyidina Muhammad, saya duduk waktu saya duduk dekat luar negara tu, saya tengok jadi satu kebiasaan kat sana, walaupun ada handphone, tapi sangat terbatas lah waktu tu. Ada handphone yang ketul-ketul besar-besar tu lah, yang Bali Anji Mampui tu. Ada lah gitu. Ada internet, tapi internet betul-betul lah. Jenis macam waktu tu 3G ni kira dahsyat lah waktu tu. 3G ni kira dahsyat. Ada 3G tu kira dahsyat waktu tu. Tengok tu. Salat Syahmat. Jadi subhanallah, salat Syahmat. Dekat bus stand, saya biasa tengok orang biasa dengan Quran. Quran kecil tu dah. Kat bus stand tunggu bas pegang Quran. Lepas masjid, lepas semayang maghrib, sementara nak tunggu isyak, dia tak ada kuliah macam kita. Dia ada kuliah. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam, turis seorang ustaz tu, dia akan duduk ustaz, dia bagi tazkirah dalam 15 minit, lepas tu sekali duduk, dia akan ambil, pekat-pekat ambil Quran, pekat-pekat baca. Sallallahu alaihi wasallam. Ni suasana dia. Lah ni, Quran tak ada lagu tu lah. Lah ni, orang duduk dekat bus stand, orang tengok apa? Handphone. Sallallahu alaihi wasallam. Orang duduk dekat masjid, tengok handphone. Kita duduk khutbah kan. Sungguh cerita. Bukan main ketul batu. Nabi SAW melarang duduk masjid dengan main ketul batu dengan khutbah kan. Tak ada ketul batu, ada handphone. Dia masing-masing boleh tahu tuan. Saya pernah pergi ceramah satu tempat, 4 orang kuliah. Saya pergi ceramah, ada 4 orang duduk depan saya dengar kuliah saya. 4 orang saja. 4 pegang handphone. Geram kita. Wow, nak cerita di sungguh ni kisah benar. 4 orang pegang handphone. Lepas tu saya kata apa? Saya saja geram saya ambil gambar tu. Tapi tak post lah. Dia hantarlah grup tengok 4 orang tengok handphone.
Lepas tu dia berkata pasal angka baik lah Ustaz. Dia mencatat nota. Saya kata betul ya. Sebenarnya saya kenal tuan, kita boleh tahu siapa catat nota, siapa main game, siapa tengok Facebook, siapa boleh nampak. Kalau orang catat nota ada apa ni? Itu lebih kurang betul lah dia catat nota kan. Kalau orang tengok WhatsApp ni, Fut. Gitu. Ni. Tengok Facebook lebih kurang betul lah. Game tu ke ni? Kita dia macam sikit. So, karakter tu kau boleh tahu. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tak ada handphone tu? Dia boleh dengar kuliah. Tu yang ni, saya duduk mengaji tak habis-habis tuan-tuan. Lepas habis mengaji tu, sama mengaji lagi. Hampir lah ni. Saya ingat saya duduk buat assignment. Waktu saya mengaji dulu tak sama macam saya buat assignment lah ni. Dulu assignment tu menghadap komputer tu. Terus lagi habis. Lah ni buat assignment, laptop tu tumpang wireless handphone ni. Ni, handphone ni tak kat sini. Okey. Macam itulah keadaan dia. Akhirnya yang sejamnya tu boleh jadi sampai 2 jam, boleh 3 jam. Kadang-kadang boleh makan 4 hari, 5 hari. Macam itulah keadaan tuan-tuan. Diganggu kita dengan gadget ni. Sallallahu alaihi wasallam tuan. Dan kita tak boleh nafikan apa yang duk berlaku dalam kehidupan kita yang mengganggu ibadat kita ialah daripada media yang duk di depan kita. Media boleh jadi manfaat yang baik, media juga boleh merosakkan kita. Tuan-tuan jangan anggap gangguan media ni saja boleh menyebabkan tuan-tuan membuang masa daripada tuan-tuan melakukan ibadat. Dia turut mempengaruhi kekhusyukan ibadat kita kepada Allah. Tuan-tuan tengok TV, apa tuan-tuan tengok? Tuan-tuan tengok dekat dalam Facebook, apa tuan-tuan tengok? Tuan tengok dekat dalam Twitter, tuan tengok dekat dalam Instagram, apa yang tuan tengok? Saya Imam Syafi'i rahimahullah taala satu hari pergi berjumpa dengan tok guru dia Imam Waqi' mengadu hafazan dia lupa. Pasal apa hafazan dia lupa? Tok guru dia kata apa? Ilmu tu cahaya, hati ni macam kaca. Cahaya dia tak akan menembusi kaca yang ada kotoran. Sallallahu alaihi Muhammad. Kotoran apa ni? Kotoran dosa. Kesnya apa? Kes Imam Syafi'i duduk berjalan, waktu nak melintas jalan, seorang perempuan terselak, ternampak betis. Ternampak. Tak ni? Ternampak betis. Sallallahu alaihi Muhammad. Lupa hafazan. Kita bukan tengok betis. Lebih betis. Faham ni? Tengok Allahumma salli ala Muhammad. Rupa-rupanya dia mengganggu ibadat. Allahumma salli ala Muhammad. Kita hilang khusyuk, kita hilang kemanisan dalam ibadat. Ni benda duk jadi, nak buat macam mana? Lepas tu kita punya feel ibadat kita tak sama tuan-tuan. Salli ala Muhammad. Lah ni kita nak main masjid tak ada siapa halang. Kalau nak main masjid lah ni patut lah ni punya main masjid lebih mudah daripada nak pergi masjid dulu. Dulu orang nak main masjid tuan-tuan tahu tak? Saya ingat dulu waktu saya duduk kat kampung, tahu ikat apa? Hama dia panggil. Ambil daun-daun nyok tu. Nak pergi mengaji dulu kan? Apa mudah-mudahan pun tak tahulah. Ambil daun nyok tu, lipat, ikat, cucuh ke atas, jalan. Betul tak ni? Punya susah nak pergi mengaji malam-malam, nak pergi masjid. Jalan kaki pergi masjid, gelap. Jalan tak ada, lopak ayak, sallallahu alaihi Muhammad. Tu tak kira hantu atas pokok ke. Jalan baik tu. Wah, hantu pro lari. Sallallahu alaihi Muhammad. Tahu kira apa? Pokok pisang. Daun dia tu, bila hujan turun, dia kena lampu, nampak macam orang lari. Allah, macam-macam mujahadah nak pergi masjid dulu-dulu. Lah ni motor, ada kereta, ada jalan, lampu. Patutnya kita lebih mudah pergi masjid daripada dulu. Tapi orang dulu lagi rajin pergi masjid daripada kita lah ni. Siapa? Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan sebab kenderaan, bukan sebab kemudahan, tapi hilangnya kemanisan. Pasal apa hilang kemanisan ni? Pasal apa yang kita duk tengok dengan mata kita. Mana kita habiskan waktu-waktu dan masa-masa kita ni. Ujian dalam keadaan kita nak melakukan ibadat. Sebab tu orang yang beramal dengan sunnah Nabi SAW kata akhir zaman ni umpama pahala mati syahid. Satu riwayat sebut 50 kali ganda. Pasal apa? Kelebihan-kelebihan tu. Pasal susahnya nak beramal dengan sunnah pada akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, sallallahu alaihi wasallam, yang keempat, cabaran berada di fasa akhir zaman ni pada tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah cabaran berhadapan dengan maksiat.
Orang dulu tak terdedah macam kita maksiat tuan. Lah ni. Dia lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Saya baru ni saya meeting Dewan Dakwah dibentangkan dekat kami tentang kes-kes sumbang mahram. Sumbang mahram. Subhanallah. Terkejut saya. Macam mana kita terkejut? Kes bunuh diri semenjak PKP 260 orang lebih. Semenjak PKP ni. Ui, takkan sampai banyak macam tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Apa orang fikir ni? Allah tak tahu. Allahumma salli alaihi wasallam. Kes sumbang mahram. Tuan-tuan kita duk biasa. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan boleh agak-agak kot. Kalau di antara bapa kandung dengan anak kandung, bapa ni dengan anak perempuan dia sumbang mahram, berbanding dengan anak tiri, dengan pak tiri dengan anak tiri, tuan-tuan agak-agak yang mana lebih besar agak-agak? Logik akal kita lah. Pak tiri kot noh. Sebab tak ada hubungan darah noh. Salah tuan-tuan. Rupa-rupanya yang lebih banyak dalam kes sumbang mahram ini ialah bapa kandung dengan anak kandung sendiri. Terkejut kita, subhanallah macam tu. Dan tuan-tuan tahu tak, semenjak daripada PKP ni ada satu trend. Budak-budak sekolah yang memperdagangkan tubuh mereka melalui sallallahu alaihi Muhammad maya, jual tubuh, lacur tubuh, dia panggil lacur. Tak ada dalam pembentangan bajet tadi. Sungguh tuan-tuan, subhanallah, umur 13 tahun. Siapa nak tengok tubuh badan dia, masuk bank in duit dekat dia, sekali dia akan hantar gambar tubuh badan dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mana dapat benda-benda lagu ni? Satu kes hari tu, budak laki-laki umur 10 tahun rogol dan liwat sepupu dia umur 7 tahun. Rogol dan liwat umur 10 tahun budak lelaki ni. Rogol, liwat sepupu dia umur 7 tahun. Mana dia reti benda lagu ni? Maksud apa? Terdedah kepada media. Kita tak ada benda ni macam ni dulu tuan. Kita mana reti benda lagu tu. Lagu-lagu ni tak reti dulu ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Punyalah explode ni. Punya nak explore, nak tahu zaman tu. Tapi kita tak boleh nak dapat sumber. Lah ni, kita bagi sumber tu kat anak kita. Nah, ambil handphone ni, tengok sendiri lah. Tak suruh lah lagu tu. Tapi memang dia nak carilah. Kita tolong bayar internet kat dia. Kita bagi handphone kat dia. Dia tengok sendiri apa dia nak buat. Lepas tu kita marah kat dia pula. Tuan-tuan, subhanallah, terdedah kepada maksiat. Allahumma salli alaihi. Termasuklah kita tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Inilah di antara cabaran-cabaran yang sedang kita hadapi. Dan saya nak ajak tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak menangani cabaran ni dalam tempoh 5 minit ni. InsyaAllah ada 3 perkara yang tuan-tuan kena ambil berat pada waktu ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? 3 perkara untuk kita mengelakkan diri kita terjerumus ataupun terdedah dengan dedahan yang teruk, ataupun kita terjebak dalam Allahumma salli, dia panggil apa, cabaran-cabaran ni. 3 perkara. Yang pertamanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama namanya at-tauhid. Yang kedua nama dia al-ittiba. Yang ketiga nama dia at-tazkiyah. At-tauhid apa? Tuan-tuan, pada waktu ni apa yang diperlukan oleh kita dan keluarga kita dan anak-anak kita, tuan-tuan, ialah pegangan akidah yang kuat. Waktu ni kita sangat memerlukan pegangan akidah yang kuat. Didik anak-anak kita, ajak kat anak-anak kita kenal Tuhan sungguh-sungguh. Jangan tinggal majlis ilmu tu ni. Bila mai kuliah ni, ajak anak-anak kita mai sekali. Bagi dia dengar sekali, bagi dia tahu sekali. Ilmu tauhid, ilmu sangat penting untuk dia belajar. Bagi dia kenal Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, belajar tuan-tuan, ilmu apa pula tuan-tuan? Nama dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-ittiba. Apa maksud al-ittiba? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ikut. Ikut siapa? Ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Nak selamat pada waktu ni, kita kena ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Berpakaian kita, akhlak kita, percakapan kita, apa yang kita nak tengok, akhlak
sebagainya. Belajar tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Waktu ni kena banyak doa sebab Nabi SAW suruh doa. Doa tu pun sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan nak jauh pada wabak dan musibah waktu ni, banyak sedekah. Bersedekah tu sunnah Nabi SAW. Salat Jumaat. Waktu-waktu wabak macam ni, jangan pecah belah. Semua orang kena duduk bersatu hati. Bersatu hati, tak berpecah belah. Itu sunnah baginda Nabi SAW. Dalam waktu-waktu yang wabak macam ni, akhir-akhir zaman ni, Allah suruh, Nabi SAW suruh buat apa? Suruh kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Banyak lakukan ibadat-ibadat sunat. Dekatkan diri kita kepada Allah. Bangun qiyamul lail, puasa sunat sebagainya. Itu semua sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Maka dia akan menjauhkan kita daripada 4 perkara yang kita sebutkan tadi ni. Yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang ketiga, dia panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. At-tazkiyah. At-tazkiyah ni apa? Penyucian, pembersihan. Allahumma salli ala Muhammad. Kita panggil apa? Tazkiyatun nafs. Menyucikan jiwa. Belajar ilmu tasawuf. Salli ala Muhammad. Jaga macam mana nak jaga hati kita ni daripada kita syirik pada Allah. Macam mana nak jauh diri kita ni daripada kita riak kepada Allah. Riaknya, ujubnya, takaburnya, sum'ahnya. Salli ala Muhammad. Berakhlak dengan akhlak-akhlak yang sepatutnya. Nak memastikan ibadat kita diterima oleh Allah SWT. Ini benda 3 perkara yang menyelamatkan kita pada akhir zaman ni tuan-tuan. Dalam kita mendepani cabaran-cabaran akhir zaman, tuan-tuan. Jadi cukup sekadar tu untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid. InsyaAllah ingat 4 perkara ni tuan-tuan. Kita sedang berhadapan dan sedang diuji dengan keadaan yang sangat dahsyat. Dalam keadaan salli ala Muhammad, kita sedang berbalah lah. Kita sedang diuji dengan wabak ni. Mudah-mudahan Allah mengangkat wabak daripada kita. Mudah-mudahan Allah membersihkan kita ni daripada perbalahan sama-sama kita ni, insyaAllah. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan Allah mengangkat wabak ni pada negara kita insya-Allah. Menjadikan negara kita ni aman daripada wabak ni insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad, Allah berikan kebaikan kepada kita dalam kita mendapani ujian-ujian dalam di akhir zaman insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan perhimpunan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT. Terima kasih lagi sekali kepada pihak masjid yang sudi untuk menganjurkan program kita pada malam ni, dan pihak media yang sama-sama kita pada malam insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum tu tuan-tuan, saya nak buat pengumuman sikit, insya-Allah sikit ya. Dekat luar sana, saya ada madrasah di Bandar Baru Kedah tu, lebih kurang 8 ekar saya buat. Ada pelajar tahfiz, ada pratafiz, ada wagamas. Yang kami menyediakan pengajian percuma. Mereka tak kena charge, tak kena duit apa-apa. Jadi dalam percuma tu saya nak kena cari duit juga. Nak kena cari duit untuk overhead bulanan yang mencecah RM30,000 sebulan. Jadi saya tak bawa tabung, saya tak berhajat kepada sumbangan tuan-tuan. Cuma saya minta tuan-tuan tolong bantu ekonomi madrasah saya saja. Kami buat jualan susu kambing kami tu, kami campur dengan beras pirang, ginkgo biloba dengan kurma, susu kambing. Jadi insya-Allah susu ni boleh diminum umur daripada 2 tahun sampai orang tua-tua lah. Cuma buat dalam cawan insya-Allah. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana susu Faiz nama dia. Insya-Allah untuk membantu dana madrasah kami, Ma'had Darul Faizin. InsyaAllah, dan tuan-tuan beli tu, tuan-tuan niatlah untuk tolong madrasah kami. Yang jual dekat sini ni adalah ejen kami dekat sini. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak sedap nanti nak beli lagi, boleh kontak balik ejen kita tu, nanti kita akan pergi hantar kat rumah. Tengoklah macam mana nak buat nanti. InsyaAllah. Ada jualan dekat luar sana tu, susu yang warna biru tu, kotak dia tu insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.